Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua geng bayang yang sedang menonton His Shadows Channel. Dan seperti biasa, Shadows harap korang semua berada di dalam keadaan sihat walafiat. Dan kepada korang yang masih baru lagi di channel ni, Shadows mengucapkan selamat datang ke His Shadows Channel di mana Shadows berkongsikan kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang terjadi kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. So, pada hari ini Shadows akan kongsikan dengan korang dua kisah seram yang berkenaan dengan rumah yang terbiar ni ataupun rumah kosong yang dikatakan mempunyai penghuni-penghuni dia yang bukan daripada alam ni. So, Shadows pun tak nak drag intro ni lama sangat. Shadows tak sabar nak kongsikan kisah pada malam ni. So, tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Rolling sound. So, kisah kita yang pertama ni semestinya mungkin ada di antara korang yang pernah dengar dan mungkin ada yang belum pernah tahu pasal rumah tinggal ni. So, macam aku sebenarnya baru dapat tahu pasal rumah tinggal ni. So, aku nak kongsikan dengan korang kisah berkenaan rumah tinggal tersebut. So, dikatakan rumah tinggal ni merupakan satu misteri yang tak terjawab. Malah penduduk tempatan pun tak sure pasal rumah ni, which bagi Shadow satu benda yang agak rare lah. Sebab kalau penduduk tempatan sure akan tahu, mungkin ada yang tahulah tapi dirahsiakan. Biasalah benda-benda macam ni kan, sensitif. So, apa kes dengan rumah tinggal ni? So, rumah tinggal yang terbiar terletak di Lumut, Perak, and rumah tinggal tersebut terletak di salah satu kawasan di Lumut, seperti yang korang boleh tengok kat Google Map ni ataupun Google Earth ni lah. Dia ada kat situ, nampak ada pokok-pokok semua benda tu, and depan tu ada apartment. So, kisah pasal rumah tinggal ni pada awalnya tiada siapa pun tahu ada satu rumah papan yang terletak dekat situ. And disebabkan pembangunan time diorang nak lapangkan kawasan hutan tu, tiba-tiba ada pula rumah papan dekat situ. So, ramai macam pelik lah, apa halnya tiba-tiba ada rumah papan dekat sini? So, kisahnya lepas cek tak dapat nak kenal pasti rumah papan tu milik siapa. So, pihak yang ditugaskan untuk lapangkan tempat tu cuba untuk robohkanlah rumah tersebut. Yalah, atas dasar nama pembangunan kan. Tapi di sinilah part misteri dan seram. Segala jenis jentolak lah, backhoe lah, crane lah, apa semua benda tu, bila dah cuba nak robohkan rumah tu, tiba-tiba mesin tu macam mati tau, macam tak boleh hidup. Malah ada juga yang cakap yang pemandu yang kira bawa jentolak tu semua terkena penyakit misteri, malah sampai mati. So, itu apa yang dikongsikan lah. Betul ke tak? Wallahualam. Kita hanya anggap ia satu pengkongsian dan jangan terlalu taksub. So, lepas insiden macam tu dah berlaku, end up rumah tu dibiarkan dekat situ. And sekarang tempat tu dah ditanam dengan pokok kelapa sawit. And pokok kelapa sawit tu pun dah lebih tinggi daripada rumah tu. So, end up rumah misteri tu pun hilang di sebalik ketumbuhan kelapa sawit. So, kalau korang nak tengok rumah tu, seberang jalan ada satu apartmen, and kalau naik cukup tinggi boleh nampak bumbung rumah tersebut. So, berkenaan kisah seram pula, dia ada mix lah kisah-kisahnya kan. So, aku tak sure dengan kesahihan kisah yang dikongsikan. Sesiapa dari Lumut yang dengar cerita ni, bolehlah share kok betul ke insiden ni pernah terjadi dekat area situ. So, antara kisah yang diceritakan yang rumah tu ada penunggu, dan antara penunggu yang lepak dekat tempat tu adalah Pontianak. So, dikatakan ada satu kes ni, adalah seorang lelaki lepas selesai kerja dekat salah satu port nelayan dekat kawasan situ. So, dia pun lalulah dekat Jalan Iskandar Shah sebelum melalui apartmen Desa Air. Aku tak tahu saya nak sebut nama apartmen tu lah cerita dia. So, pada waktu tersebut dah lewat malam kau tahu. Tengah mamat ni bawa motor dia, lelaki ni ternampak ada satu susuk tubuh wanita yang berdiri di bahu jalan di bahagian ladang kelapa sawit tu lah. And dia seperti hanya berdiri dekat situ, tak berbuat apa-apa. So, apabila lelaki ni perasan wanita tu, and dia terus lalu je lah macam biasa. So, si lelaki ni dia rasa pelik tau, and dia pandanglah cermin sisi motor dia untuk tengok wanita tu buat apa dekat situ tengah-tengah malam ni. Elok dia pandang cermin sisi dia. Nasib baik lelaki ni tak terbabas, sebab apa yang dia nampak adalah wanita tu seperti tiba-tiba tak asal
terapung ke langit dan hilang begitu sahaja. So persoalannya adalah sama ada ia ada kena mengena dengan rumah tinggal tu, atau hanyalah kebetulan kod ada hantu yang tengah lepak ke situ ke apa kan. So kisah yang lagi satu pula yang mengisahkan yang tim-tim yang nak explore dekat rumah tinggal tu. Sebab bila dah banyak orang cerita pasal tempat tu, so adalah mereka-mereka ni nak pergi area situ, nak carilah kok ada hantu ke apalah. So salah seorang lelaki yang bernama Riman dan rakan-rakannya stay dekat apartment desa air seberang jalan je lah daripada tempat tu, di mana pada malam tu dorang plan nak usah rumah tinggal tu and nak dapat vibe time malam kau tahu. So time siang tu dorang pergilah tempat tu check semua, tapi tak ada vibe seram. So dia tak berapa nak sampai lah, and plus lepas diorang nak reki tempat macam mana nak pergi dekat rumah tu, and also nak tengok berapa jauh ke dalam lah kan daripada main road ke rumah tersebut kan, nak kena lalu area kelapa sawit semua. So diorang dah check semua benda tu pada malam tu, dengan semua benda lah diorang bawa kamera lah apa benda semua untuk recording live, recording biasa, and macam-macam benda lah diorang nak buat kat situ. So tengah diorang shooting semua benda tu, and ada seorang ni yang tengah buat live, dikatakan ada orang yang tegur dalam live chat tu. Katanya diorang nampak sesuatu dekat tingkat atas rumah tu, dekat area tingkap, sedang memerhatikan mereka. So pada awalnya bila diorang cek tak kelihatan apa-apa pun. So diorang pun abaikanlah and teruskan kerja, teruskan shooting semua benda tu, sampailah diorang terdengar seperti ada suara wanita yang ketawa, tapi halus je ketawa dia. So diorang ni lagi excited lah, bukan takut tapi lagi excited. Yalah, sebab bila ada hantu dalam video memang boom lah view kan. So diorang pun teruskan rakaman diorang, sampailah salah seorang daripada mereka ni terasa bahagian belakang tengkuknya terasa panas dan pedih macam tu tau. So mamat ni pun startlah mengelupuh segala bagai, sebab makin lama makin sakit. And apabila salah seorang rakan dia suluh tengok tengkuk dia, nampak seperti sesuatu yang cakar tengkuk dia time tu. And time tu jugalah diorang dengar seperti ada sesuatu yang gerak dengan begitu rancak di dalam rumah tu. Dia macam party ataupun ada disco lah dalam rumah tu kan. So end up diorang nak kalang kabut semua benda, diorang decide untuk stop and caw daripada rumah tersebut. So mamat yang tengkuk dia tu yang macam kena cakar tu, nasib baik tak ada apa-apa terjadi dekat dia lepas tu tau. Kau bayangkan kalau sampai level rasuk ke apa, settlement. So dia punya gangguan dia dekat area situ, tapi tak ada lah sampai over lah dia punya kacau dia semua. Also rumah tinggal ni adalah juga beberapa YouTubers yang lain yang pernah pergi ke tempat tu. So kalau korang nak tengok lah suasana rumah tu, macam mana tempat dia, macam mana keadaan dia, korang boleh lah tengok YouTube macam antara YouTuber seperti Afan Mustaqim, AY Studio, Dark Tourism Malaysia, and banyak lagi lah. Korang je search sahaja rumah tinggal lumut dekat YouTube, adalah bermacam-macam video, and korang boleh check. And kalau korang memang suka nak tahulah pasal rumah tinggal ni, korang boleh usah lah video dia dekat situ. So begitulah sedikit sebanyak tentang kisah seram misteri pasal rumah tinggal lumut ni. Tapi ingat, kisah yang dikongsikan, take it with a pinch of salt. Homeboy British Alright, so kiranya macam jangan terlalu taksub lah, and anggaplah kisah yang dikongsikan ni sebagai salah satu hiburan. Alright, jangan terlalu taksub, janganlah sampai ya ke ada hantu nak kena pergi check semua benda tu. Jangan, okay? Anggaplah sebagai satu hiburan, okay? Cun? Alright, jom kita layan pula kisah yang nombor 2. Dah 2 tahun sejak mak meninggal. Dan lepas mak meninggal, abang pun dah gerak pergi Jepun, tinggal dengan isteri dia. Dan aku pun sejak sambung belajar ni kat KL, dah tinggal seorang-seorang. Yalah, nak tinggal dekat rumah lama mak dulu. Rumah lama mak banyak kenangan sedih bila aku stay kat situ. Tapi itulah, macam inilah hidup. Macam mana hidup harus diteruskan. Tapi yang paling penting, aku tunaikan permintaan arwah mak sebelum dia meninggal. Itu aku sambung belajar aku, and kira macam yalah, jadi orang berjaya lah. Siapa pula telefon ni tengah-tengah malam ni?
Hello. Ni Encik Farid ke? Ya saya. Kenapa tu? Siapa tu? Farid. Ni pakcik bakar ni. Pakcik ni yang dulu jiran rumah kamu ni. Ni pakcik nak tanya, rumah kamu ni ada sesiapa ke datang? Tak ada pula pakcik. Kenapa? Tak adalah, pakcik nampak macam ada orang dekat rumah. Lepas tu pagi tadi bila pakcik nak keluar, nampak pagar terbuka, pintu terbuka, semua benda tu. Dan malam tadi bila pakcik balik, pintu semua dah tertutup, pagar semua tertutup. Tu yang pakcik terfikir kok kamu ada balik ke apa ke. Pelik cik, sebab saya dah lama tak balik. 2 tahun saya tak pergi rumah tu cik. Kamu jangan main-main. Macam ni lah, kalau ya pun kamu datanglah sini, kamu datanglah cek rumah kok ada penyangak ke apa ke. Boleh cik, nanti kalau tak ada apa-apa nanti saya datanglah rumah tu, cek tempat ke apa. Terima kasih cik sebab bagi tahu. Sama-sama. Make sure kamu datang cek rumah semua. Pakcik dah tak sedap hati pula, takut ada pencuri masuk. Boleh pakcik, boleh. Nanti saya datang. Terima kasih pakcik, terima kasih. Assalamualaikum. Ada orang masuk rumah aku. Pelik. So itulah kisah kita yang nombor 2, di mana Farid ni tengah duk layan perasaan dekat salah satu hostelnya di Kuala Lumpur, di mana seperti yang korang tahu, ibunya dah meninggal selama 2 tahun dan abang dia pula berada di Jepun, dan tinggallah si Farid ni seseorang di Malaysia. Alright, adalah keluarga-keluarga dia yang lain, tapi keluarga rapat dia tinggal dia sajalah. Yang lain semua dah tak ada dah dekat Malaysia, dan ibunya pula dah meninggal. So seperti yang korang tahu, dia dah lama tak balik ke rumah arwah ibunya, sebab bagi dia terlalu banyak kenangan manis dekat situ. So dia tak boleh handle lah. So selepas jiran si Farid ni membuat panggilan kepada Farid yang mengatakan ada sesuatu ataupun ada orang yang pecah masuk rumah, Farid pada awalnya dia memang still bertegas yang dia tak nak pulang ke rumah tu. So dia call lah salah satu rakan dia yang berada di kawasan rumahnya yang terletak di Bangi untuk cek kawasan rumah arwah ibu dia, kod-kod ada pencuri yang masuk. So lepas beberapa hari macam tu, rakan si Farid ni pun telefon Farid and mengatakan yang rumah dia tak ada pencuri, tapi pintu, tingkap, semua benda tu pada waktu-waktu tertentu akan terbuka luas tau. And especially bila time malam, kira semua pintu-pintu tu akan tertutup. And ada sekali ni di mana rakan si Farid ni time tu dia pergi rumah tu pada waktu malam and nampak salah satu bilik di tingkat atas rumah tu terbuka dan nampak seperti ada bayangan yang berada di dalam rumah. So pada waktu tu Farid dah memang syak yang kemungkinan besar ada orang dah pecah masuk rumah tu and buat rumah tu macam rumah sendiri. Tapi bila Farid check lah segala bil air lah, bil elektrik apa benda semua, tak ada pula ada charge lebihan. So Farid lepas dah fikir, dia pun decide okey lah fine. Setelah 2 tahun dia tak pulang ke rumah tu, akhirnya dia membuat keputusan untuk pulang ke rumah arwah ibunya yang terletak di Bangi. So Farid pun tiba time tengah hari macam tu, and dia park lah kereta dia dekat dalam rumah arwah ibunya. So seelok sahaja Farid keluar daripada kereta, terus Farid terasa satu perasaan yang sangat mendalam tau. Sebab Farid ni terlalu rapat dengan ibunya tau. So apabila dia tengok kawasan rumah, tempat, kawasan lapang semua tempat lah, semua kawasan mempunyai sejarah antara Farid dan juga ibunya. Sebab itulah yang menjadi satu perasaan yang berat untuk Farid pulang ke rumah tersebut. Namun disebabkan insiden-insiden yang baru-baru ni berlaku, Farid terpaksalah balik. Dia nak cek kod rumah tu didiami oleh sesuatu ataupun oleh pencuri ataupun perompak lah. Senang cerita macam tu lah. So Farid pun buka pintu masuk ke rumah, and rumah arwah ibu si Farid ni, lepas arwah ibu Farid meninggal, semua sofa, kursi, meja, semua benda ditutup dengan kain tau. Alright, so kira tak nak berhabuk, tak nak rosak lah semua barang-barang tu. So bila Farid masuk dalam rumah tu, tak ada pula kelihatan yang apa-apa perkakas ke perabot dalam rumah tu digacau ke diganggu ke apa tau. Semua nampak elok je. So Farid decide untuk bersihkan satu rumah, and lepas tu kira dia nak stay lah, konon dia nak stay lah satu malam dekat situ, nak tengok lah kod ada apa-apa ke kan, ada sesiapa yang datang ke apalah, cerita dia macam tu. So selepas Farid dah selesai mengemas semua rumah tu semua bagai,
So si Farid ni rasa penat lah kan. So Farid pun fikir okey lah, dia nak lelapkan mata dia sekejap dalam 5-10 minit macam tu atas sofa tu, and dia pun baring lah diri dia atas sofa, and pun tak sampai berapa saat macam tu terus member terlelap. And tengah si Farid duk syok tidur, tiba-tiba Farid termimpi di mana dia nampak arwah ibunya datang kepada si Farid and tanyakan kepada si Farid kenapa dah tak solat, kenapa dah tak baca Al-Quran di dalam rumah yang sedang si Farid ni berada. So Farid lepas dia dah nampak mimpi tu, dia dengar apa yang arwah ibunya cakap, terus Farid ni terkejut, dia terus bangun daripada tidur dia tau. Dan apabila si Farid ni bangun daripada tidur dia, time tu dalam pukul 7 lebih tau, dekat-dekat maghrib yang tu. Dan apa yang lagi menarik, bukan menarik, apa yang lagi menyeramkan adalah apabila Farid bangun daripada tidurnya, Farid nampak seperti ada bayangan yang banyak yang sedang berada di dalam rumah tu, dekat ceruk-ceruk lah, dekat penjuru-penjuru semua, sedang memerhatikan si Farid. And Farid ni tak berapa nak jelas lah muka ataupun raut wajah makhluk-makhluk ni, sebab kesemuanya macam berwarna hitam macam tu tau, penuh berwarna hitam, tapi nampak bentuk-bentuk makhluk tersebut tau. So Farid terus beristighfar dan baca segala doa yang dia tahu, dan baca segala petikan daripada ayat Al-Quran yang dia ingat dan hafal lah pada waktu itu. Dan apabila dia tutup mata dia lama macam tu, bila dia buka, dan barulah time tu dia dah tak nampak bayangan-bayangan tu tau. So Farid terus bangun daripada sofa, terus buka lah lampu semua benda. Dan Farid carilah salah satu radio player dekat dalam rumah tu, and dia pun pasanglah ayat Al-Quran pada ketika itu. And lepas Farid dah buat semua benda tu, Farid ni pun call lah abang dia yang berada di Jepun. So sebab apa Farid call abang dia dekat Jepun? Dia nak bagi tahulah apa yang sedang berlaku dekat rumah. So abang si Farid ni pun bagi tahulah, since sekarang ni dah malam, so buatlah apa yang boleh, right? Pasangkan ayat-ayat, bacaan ayat Al-Quran dalam rumah, solat semua benda tu, bersihkan rumah, everything all. And pada keesokan harinya, bukalah segala pintu yang ada dekat rumah untuk bagi keluarlah kokot ada benda-benda yang telah berada dalam rumah tu sepanjang 2 tahun rumah tu tak didiami. So Farid pun okey lah, fine, lepas dah cakap dengan abang dia semua, dia pun letak telefon, and dia pun dia follow lah apa yang abang dia suruh, bersihkan apa yang boleh, pasang bacaan ayat Al-Quran dalam rumah supaya makhluk-makhluk yang ada kat dalam rumah tu keluarlah daripada rumah kan. And pada waktu yang sama, si Farid ni fikir since dah malam ni, dia pun malas nak keluar rumah, and dia malas nak balik drive all the way to KL. Dia decide untuk stay dekat rumah arwah ibunya. And time tu pukul 8 jam tu, member sudah lapar kan cerita dia kan. So member pun call lah Pizza Hut untuk deliver ke rumah. So dalam lebih kurang sejam lebih macam tu, yalah maklum lah time tu pada waktu itu delivery susah nak dapat kan. So lepas dalam sejam macam tu, datanglah Pizza Hut ke rumah dia, and si Farid ni pun keluarlah rumah nak ambil pizza. Tapi apa yang epic adalah, dia nampak rider yang bawa pizza tu cepat-cepat letak pizza tu dekat atas macam tembok, dekat situ betul tembok tu, and terus caw daripada tempat tu. And Farid pun jam, kau hajar sangat ni kan. So Farid macam fikir, okey lah, tak apa lah, lantak syarat aku pizza dah ada kat situ. So Farid pun pergi ambil pizza, and apabila dia pusing nak menghala ke dalam rumah, alangkah terkejutnya si Farid. And pada masa itulah juga dia tahu and kenapa Mamat Pizza tadi kalang kabut nak cepat letak barang-barang dia and terus caw daripada tempat tu. Sebab apa yang Farid nampak adalah dekat master bedroom dekat tingkat atas, Farid nampak ada satu makhluk yang berdiri dekat tingkap tu sedang pandang ke arah Farid tau. Farid sekali lagi tak dapat nak gambarkan wajah makhluk tersebut, tapi apa yang Farid nampak adalah makhluk tu berwarna hitam, berambut panjang macam tu tau, and nampaklah macam ada sinar-sinar macam tu dekat mata dia tau. And Farid apabila dia dah nampak benda tu dekat atas tu, Farid tergamam dengan pizza dia dekat situ. And Farid pun jam lah, apa dia nak buat sekarang kan, takkan dia nak masuk. Tapi Farid still beranikan diri. Sebab apa, kalau dia tak settlekan benda ni juga, sampai bila benda ni tak nak settle kan, takkan nak tunggu abang dia balik. So Farid terus beranikan diri dia masuk ke dalam rumah, baca segala doa yang dia tahu, and dia pun duduk dekat meja makan makanan dia semua. And lepas dah selesai everything all, dah kemas apa yang patut dikemaskan, Farid pun pergilah ke bilik lamanya untuk masuk tidur.
Tapi pada waktu yang sama, Farid boleh expect ataupun boleh bayangkan pada malam tu si Farid bakal mengalami bermacam-macam gangguan. So disebabkan rumah tu dah terbiar lama, so obviously tak ada lah wifi ke internet ke apa benda lah. And dekat rumah si Farid ni, line tak berapa nak clear tau, as in line data tau. Kalau line nak call tu semua tak ada isu, tapi line data dia agak slow sikit kat situ. So dia nak scroll Facebook ke apa, memang payah lah. So Farid disebabkan dia dah sepanjang hari dah kemah ke rumah and everything all, dia just decide untuk letak phone dia and dia dah just nak masuk tidur. And apabila dia elok sahaja nak masuk tidur, dia tutup lampu everything all. Pada waktu yang sama, bacaan ayat Al-Quran masih diteruskan melalui player tu. Farid decide untuk biarkan player bacaan Al-Quran tu sepanjang malam. So Farid baru nak lelapkan mata, tak pasal-pasal kaki si Farid ni dipegang oleh sesuatu tau. And Farid terus terbangun terkejut kan, dia tepis kaki dia kan, kok nak cari apa benda tu kan. Si Farid fikir kok lipas ke apalah, tapi rasa macam tangan yang menggenggam area dekat area buku kaki buku lali dia tau. So Farid pun macam apa yang pegang aku ni kan. And dalam suasana yang gelap, kali lagi Farid nampak banyak bayangan ataupun makhluk-makhluk yang berwarna hitam yang sedang berdiri dekat dalam bilik dia tau. Diorang ni macam tak tahulah apa kan, tapi nampak macam hanya memerhatikan Farid saja tau, tak berbuat apa-apa tau. And Farid time tu terus baca segala doa yang dia tahu, sekali lagi membaca petikan-petikan daripada Al-Quran. And bila dia buka mata dia, again makhluk-makhluk tu semua tak ada dalam bilik dia. And time tu lah dia dengar dekat bilik arwah ibunya dulu bermacam-macam bunyi, macam ada benda pecah lah, macam ada perabot bergerak lah. And dekat tingkat bawah terdengar sebiji bunyi pipe kejap-kejap on, kejap-kejap off, kejap-kejap on, kejap-kejap off. And tandas dekat luar bilik dia non-stop flush, and then pipe shower ter-on tertutup, ter-on tertutup. So Farid pada awalnya rasa seram sejuk, makin lama dia rasa macam melampau sangat korang ni kan, agak-agak meriah sangat kan. So Farid pun keluar, tak tahu kenapa lah pada waktu itu Farid just menjerit, oh diam boleh tak pasal-pasal, sebab dia dah rasa marah sangat. Dan tiba-tiba suasana semua menjadi sepi tau, like just one shot senyap. And Farid terus macam diam pun, tahu pun senyap, orang dah bagi stay rumah, rancak pula kan. So pada momen tu Farid terus masuk balik ke dalam bilik dia, and keadaan Farid tertiba macam jam tau. Satu rumah dalam keadaan sunyi sepi tau. And apa yang paling epic adalah bila Farid sedar yang keadaan rumah dalam keadaan sunyi dan sepi, dan automatically Farid pun sedar yang player radio yang mainkan bacaan Quran tadi tu pun senyap juga tau, tak berbunyi dekat tingkat bawah tu. Farid dah jam lah. So Farid pun turunlah ke tingkat bawah nak tengok apa yang dah terjadi kepada radio tu, kokok dah habis ke apa ke. So dia nak replay balik lah. So apabila Farid sampai dekat bawah, dia sedar yang player tersebut dah rosak tau. Tak tahu kenapa tapi rosak. So Farid dah jam lah, kasar nampak, tempat radio aku pun rosak kan. So Farid macam okay fine, kalau dengan radio aku tak boleh buat, aku buat manual, aku baca ayat Quran sendiri. So sepanjang malam, dari tengah malam macam tu sampailah dekat-dekat nak subuh, si Farid ni non-stop membaca ayat-ayat Al-Quran tau. Dan pada waktu yang sama Farid terasa bermacam-macam gangguan yang tengah berlaku dekat belakang dia, tepi dia, bawah rumah dia, dekat luar semua benda. Dia boleh dengar, dia boleh rasa tau. Tapi Farid just abaikan benda tu. Dia just continue baca ayat-ayat Quran sampailah dekat subuh macam tu. And pada waktu itulah tiba-tiba suasana rumah kembali sepi semula, kembali sunyi balik. So Farid lepas dah subuh macam tu, dia dah rasa penat gila dah kan, sepanjang malam berjaga. So dia pun tunaikan solat subuh dulu. Lepas dah solat subuh, dia pun masuk tidur. And Alhamdulillah Farid tak kena apa-apa gangguan lepas tu. And lepas dia dah tidur semua, Farid bangun dekat pukul 12 macam tu. Yelah member dah penat kan, sepanjang malam berjaga semua. Dia pun bangun dekat tengah hari macam tu. Dia pun follow apa yang abang dia suruh, buka semua pintu, buka semua tingkap, and dipasangkan bacaan ruqyah untuk halau lah apa-apa benda yang berada di dalam rumah. So Farid akan continuekan proses ni selama lebih kurang 2 ke 3 hari macam tu. Dan lepas tu barulah Farid rasa yang rumah tu kira macam rasa lebih sejuk, lebih ringan macam tu lah. Dia adalah feeling tu, tak adalah nak ada perasaan yang menyeramkan bila dia masuk ke dalam rumah tu. So selepas sekian lama macam tu,
Lepas Farid dah pulih kan, orang kata macam pulih semangat rumah lah, macam tu lah. Okay, itu tak apa, ayat-ayat orang dulu lah, pulihkan semangat rumah lah. So Farid pun dah rasa confident, dia dah consider halau semua benda yang tak patut ada dalam rumah tu, and Farid decide untuk stay dekat rumah tu, tak kisahlah apa sekalipun. So bila time kelas dia dekat KL, dia akan stay dekat hostel dekat KL. Tapi bila dia hari yang dia tak ada kelas, dia akan pulang ke rumah arwah ibunya yang terletak di Bangi. Kira macam rumah tu adalah orang yang tinggal. Sebab ini aku tak tahulah apa yang aku pernah dengar, apa yang pernah diceritakan benda aku, orang kata rumah kosong ke, bilik kosong ke, apa-apa sekalipun, jangan dibiarkan kosong selama 40 hari, macam lebih 40 hari macam tu lah. Sebab apa? Katanya kalau lebih dari 40 hari akan ada penunggu yang akan ambil alih rumah kosong ataupun bilik kosong tersebut. Tu apa yang aku dengar lah, aku tak tahu betul ke tak. Semua geng-geng bayang dan viewers-viewers yang sedang menonton Shadow sekarang, korang mungkin boleh kongsikan pendapat korang dekat ruangan komen yang terdapat di bawah. Okay, betul ke apa yang aku dengar ni, yang orang cakap kalau lebih daripada 40 hari akan ada penghuni yang lain yang akan stay dekat rumah yang kosong. So begitulah kisah yang Shadows kongsikan pada hari ini. Kisah yang simple, kisah yang compact. Sebab yalah, selalunya kisah Shadows semua berjela-jela panjang kan. Macam baru-baru ni Shadows baru selesaikan 3 series. Kepada korang yang mana belum tengok, korang boleh pergi layan tengok dulu. 3 series berkenaan dengan Portrait Poker. So kali ni Shadows bagi ringan sikit lah sebelum kita masuk lah kisah-kisah yang bakal menyeramkan lagi lah, alright, di konten-konten yang akan datang. So sebelum kita akhiri video pada hari ini, Shadows ingin mengucapkan terima kasih kepada korang semua yang sudi meluangkan masa korang menonton Shadows Channel. So sekiranya korang suka dengan video yang Shadows kongsikan pada hari ini, korang boleh tekan butang like yang terdapat di bawah, dan kepada korang yang masih belum lagi subscribe ke Shadows Channel, korang boleh tekan butang subscribe, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang Shadows uploadkan korang tak terlepas. Macam tu sekali man. So seperti biasa, nama aku Shadows, and my dear orders of the Shadows, stay safe, stay healthy, sehingga kita berjumpa lagi di konten seram yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys, take care.